kursus pengurusan jenazah. Selawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi majlis, juga pengatur acara bagi program ini, sahabat saya Ustaz Nasrul, pengurusi dan barisan jawatan kuasa serta para pegawai masjid, serta para jemaah dan peserta kursus pengurusan jenazah anjuran Masjid Bandar Instead. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua. Pertamanya waktu saya buat kuliah maghrib, saya kira mungkin dalam bulan lepas kot ke bulan ni, lupa dah. Bulan lepas ya? Masya Allah. Dan Alhamdulillah hari ini seperti yang dijadualkan bersama kita untuk pagi ini, program ini berlangsung lebih kurang dalam 3 ataupun 4 jam kursus ini ya. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, selaku penceramah pada pagi ini, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Rafi Zainal. Saya tak suka duduk situ. Kalau kursus saya suka berjalan ya. Berapa banyak wayang dia pergi. Time jauh, setakat mana jauh pergi, setakat itulah saya capai tuan-tuan kan. Ialah aku ada tidur ke apa kan. Dan saya menetap tak jauh, dinilai dekat je, bukan dalam 20 minit ataupun setengah jam di sini. Sahabat-sahabat saya lain daripada SPJM datang daripada KL. Memang pejabat kami di KL ya, di Taman Melawati. Dan kami telah beroperasi dari sudut NGO ni bermula pada tahun 2017 sehingga sekarang. Saya sendiri dalam pengurusan jenazah baru tahun yang ke-19. Baru lagi tuan-tuan. Ada orang lama sini lagi lama kan. Jadi tujuan saya kat sini bukanlah lebih kepada nak mengajar sangat, tapi nak berkongsi pengalaman saya lah, apa yang ada ni ya. Dan program kita pada pagi ini ada 2 sesi, teori dan juga praktikal. Dalam bab teori akan diterangkan beberapa perkara. Itulah berkaitan dengan saya berkontrol tadi. Tuan-tuan ada rujuk buku juga, iaitu 4 topik utama: bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah, dan rukun pengurusan jenazah. 3 perkara yang awal ini ada dalam buku nota kecil yang diberikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kecil je. Sebab apa? Senang nak masuk dalam poket kan. Ni saiz ni memang saya buat saiz 3/5. Senang poket kan, senang simpan. Kalau acik-acik yang tak nampak mata tu, macam mana nak baca ni? Kecil bona tulisan ni kan. Dia guna font 9. Apalah kecil-kecil bona. Tak apa cik, jangan risau. Kita ada yang besar sikit. Macam ni Tapi kena berbayar lah kan. Kalau nak ya. Sebab apa? Dalam tu hanya disebut tentang 3 perkara. Lepas tu kita tulis kat situ panduan ringkas menguruskan pesakit nazak dan tindakan awal sejurus berlaku kematian. Apa nak buat? Benda penting bagi kat anak-anak. Kita ada anak-anak ke rumah tu kan, yang tak ikut sekali program ni, pergi. Kalau apa-apa berlaku kat mak, ni dia cara dia. Dan hal-hal yang berkaitan dengan praktikal tu sendiri, iaitu macam mana kaedah memandikan jenazah step by step, kafankan jenazah, cara potong kain, solat jenazah, bagaimana solat jenazah gaib. Pernah dengar solat jenazah gaib? Pernah Siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat yang gaib? Mayat. Ni kalau orang kata solat jenazah gaib macam mana? Solat jenazah dia gaib. Asal solat jenazah dia gaib kan. Ya. Bagaimana perasaan dia, bagaimana rukun dia, bagaimana kaedah dia sampai bila dibenarkan, semuanya kita akan cerita nanti. Dan dalam ni juga ada panduan talqin serta istimewa sertakan kaedah pengurusan jenazah reput dan berisiko tinggi. Ada kalau mayat reput, kalau mayat terbakar, mayat lemas, covid, macam mana kaedah pengurusan jenazah dia. Ni ada ni. Kalau tuan-tuan nak dapatkan, boleh jumpa dengan urus dia kat belakang sana nanti. Kalau di Shopee ada jual, kita jual kat Shopee je. Satu buku ni RM35. Istimewa untuk peserta kursus, memang kita akan buat offer. Buku ni kat Shopee RM35, tapi kita untuk peserta RM40.
Boleh tak? Tapi bukan dapat satu tuan-tuan, dapat dua. Ada satu buku lagi. Bermakna satu buku jatuh RM20 lah. Satu nak beli buku 20 lah. Yang ni lah 40 kisah orang mati. 40 kisah orang mati. Maknanya pengalaman yang saya uruskan jenazah, saya bukukan. Daripada saya tulis siri 1, siri kedua tak tahu entah bila siap. Kan? Jadi dalam buku ni setiap kematian ada kisahnya, ibrah dan iktibar. Kalau tuan-tuan rajin tengok baca buku Mastika tu dulu kan, Bicara tu, Pesona tu, dalam bila dulu kan, 80-an 90-an dulu, cerita-cerita tu tak ada dalam ni. Tak payah haraplah mayat terjolil lidah ke, perut busung ke, mata terbeliak, tak ada. Kan banyak orang tanya saya cerita-cerita macam tu. Kan bila kita buat kursus ke, ceramah ke, dia akan tanya, ustaz, ada tak pengalaman-pengalaman ngeri? Pengalaman mistik? Ada tak kan cerita pelik? Tak puas kau baca buku Mastika main? Kan tengok cerita tanah kubur. Semua dah saji dah benda-benda macam tu. Ini cerita yang baik-baik, cerita yang ada pengajaran, cerita yang mana orang mati dalam keadaan tanda-tanda husnul khatimah, sebagai panduan kita. Bolehlah ya, 40 orang mati ni nanti boleh dapat kat belakang tu lah. Baik tuan-tuan ya. Dan kami akan terangkan juga tentang urusan dokumentasi. Penting juga. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak ada pengalaman menguruskan jenazah. Bila berlaku kematian pada keluarga dia jadi jam. Bila dia tak tahu, contohnya meninggal waktu malam, dia ingat kena bagi tahu orang masjid dulu ni. Dia tunggu sampai subuh besok. Subuh orang masjid kata kena report polis dulu. Dah panjang pula cerita. Patutnya malam tadi dah selesai dah. Pergi kat balai polis. Sampai kat balai polis, polis tanya pula, siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri, cik. Cik ni doktor ke? Tak, saya kerani kewangan. Kan tak kena. Penjawatan dia tu, bidang dia tu, jadi dia tidak ada autoriti untuk mengesahkan kematian. Jadi polis akan kata, cik balik dulu, nanti pegawai kami akan datang siasat. Mana tunggu kat rumah. Kalau dulu kita boleh dapatkan pengesahan kematian daripada mana-mana doktor, sama ada doktor kerajaan ataupun swasta. Boleh. Tapi sekarang ni bila saya tengok kebanyakan kes yang kami uruskan baru-baru ni, bila ada doktor yang mengesahkan tu doktor swasta, polis kata dapatkan panggilan ambulans. Dia nak kerajaan, doktor kerajaan juga yang sahkan ataupun pegawai kerajaan. Sekarang ni macam meleceh sikit. Jadi kita terpaksa call 999, ambulans datang. Jadi panjang tempoh dia. Sebab itulah bila berlaku kematian, apa benda yang pertama kali kita kena buat? Benda macam ni supaya urusan tu jadi mudah, tidak tersangkut-sangkut. Dia meninggal malam tadi, terpaksa ke bumi pasar. Panjang sangat cerita kan. Jadi benda ni kita akan tahu nanti. Dan rukun pengurusan jenazah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebagai nak menguji minda, ialah benda ni belajar masa kita dah jahannam marin kan. Pafa ke kafa ke kan. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Macam mana ni? Alah, ustaz ni pagi lah bertanya kan. Berapa tuan-tuan, puan-puan? Cik tu dah takut kompet. Berapa cik? Agak berapa? Rukun pengurusan jenazah ada berapa? Jawab jelah, ompek kan. Tapi saya ustaz buat 5 kan. Saja je nak kelirukan musuh kan. 4, betul kata cik, 4. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Kalau sebut 5, itu rukun negara. Jangan salah. Rukun negara itu yang wajib. Jadi kita akan belajar benda dalam kursus ini, perkara-perkara yang wajib buat. Sebab bila banyak sangat tokok tambah, sebab tu orang rasa macam takut nak uruskan jenazah, takut tak betul ke, salah ke, tak yakin. Sebab kau kalau nak mandi mayat, kau mula daripada sini dulu. Ni belah sini kau kena najis, ni kau kena buang. Macam-macam cara kaedah pelaksanaan. Kita pun keliru macam mana ni kan, sah ke tak sah ke. Sebab kita kadang-kadang terlalu banyak pantang larang, terlalu banyak tokok tambah. Begitu juga dalam bab kafan. Macam mana nak potong kain kafan ni? Potong kain kafan kau macam ni segitiga tu kau kena bucu dia tepat. Kira 90 cm sini, 90 cm sini, 90 cm. Sahlah kan. Jenuh orang macam tu kan. Nak buat untuk kain tudung kena ada renda-renda sikit. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan orang jadi payah lah kan. Upah orang je lah, panggil orang masjid lah buat. Padahal benda mudah.
Ya, kalau kita cerita bab mandi mayat, apa benda yang wajib ada dalam bab mandi ni? Perkara benda yang wajib ada. Air. Selain daripada air, apa benda yang wajib ada? Jangan sebut mayat ni. Saya selalu kena macam tu. Mayat. Tentulah mayat kata barang ni barang. Apa benda barang yang ada? Yang wajib ada? Ha? Apa bersih sabun lagi? Ha, apa lagi yang biasa ada benda yang wajib ada? Ha. Ni mandi. Ha. Banyak orang kata cendana, baru semua kan. Ha, jadi kita kadang-kadang kita keliru. Persoalan dia apa benda yang wajib ada? Benda yang wajib ada air saja. Air je. Kau tak ada sabun, tak ada cebuk cendana, tak ada kaubarus, tak ada bidara, benda sini tak ada masalah. Sebab itu sunat wangi-wangian. Kalau ada itu ekstra, benda yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita faham air je ada. Kat rumah tak ada cendana lah, tak ada kaubarus lah. Mustahil lah kat rumah tak ada sabun, tak ada shampoo. Gunalah sabun dan shampoo. Sebab sunat tu pada wangi-wangian. Jadi kita faham, oh mandikan jenazah ni wajib ada air je. Macam mana cara pula? Ratakan air ke seluruh badan. Macam mana rata air seluruh badan? Ratalah, tuang penuh air, pusing ke kanan, pusing ke kiri, ratakan air, siap. Kadang-kadang orang jenuh mikir, kan? Ni kain ni kau potong kecil-kecil, gulung halus. Lepas tu buat apa ni? Korek telinga. Oh salah, kita ikut main punya style. Dulu orang tak ada cotton bud, putik kapas tu. Sebab tu dia guna cara macam tu. Kita sekarang ni dah ada putik kapas, tak payahlah gulung, buang masa gulung, kenapa? Itu cara orang lama, kan? Tak payah kita guna dah. Dan yang kedua, kita kena faham bahawa mandi jenazah ni tak payahlah detail macam tu. Kena korek telinga, hidung dia ni, gigi dia ni. Kita bukan spa, tuan-tuan. Detail betul, habis segala kaki dia sikit. Kuku dia korek. Oh salah, budak ni tak pernah potong kuku kan. Kalau faham maksud meratakan air, ratakan air je. Tempat yang boleh dicapai. Ini kalau orang tu badan besar sikit, kan? Pohon dia 18 lipat. Dia selak satu pada ni, ada lagi ni, ada sampai ke dasar. Puan badan tak pernah sampai ke situ. Kita sampai ke dasar tu kan, selak punya pohon kan. Jadi benda macam tu tidak perlu. Dia sekadar yang boleh capai. Belum cerita lagi bab buang najis. Buang najis kan, dia kata tentu buang najis ni, dia kangkangkan orang tu. Lepas tu dia masukkan tangan dia kan, tak puas lagi, dia pun tekan perut dia, tekan buat macam roti canai lah. Keluar tak? Keluar. Kan kau banyak najis ni. Tekan lagi. Macam roti canai dia buat kan. Kesian mayat tu. Ya. Kalau mayat tu boleh bangun, dilompang orang tu, kau ingat tak sakit kan? Kenapa kita kena tekan beria sangat? Yang disuruh ialah bersihkan bahagian najis di bahagian kubur dan dubur. Bukannya keluarkan kita punya isi perut. Keluar tekan. Najis kita ni tangki dia belah kiri. Sini. Urut dia perlahan-lahan. Dia akan keluar sendiri. Nak bangunkan mayat tu sikit je, bagi tekanan kat perut, baki-baki tu hujung tu keluar. Bukan didudukkan mayat tu. Dudukkan mayat tu tegak kan, cik baik tak dilipat kan, biar senang keluarkan, tersembuh kan. Ada yang lagi dahsyat tu, paip masuk ke bawah tu, gerap keluar, senang kan. Cuba kalau dia buat macam tu, menggigil kan. Paip tu masuk ke hidung, zoom, keluar sini, zoom, sini keluar kan. Senang, segala kahat darah keluar. Cuba buat kat orang hidup, menjerit kita kan. Sedangkan Nabi sebut, kalau kamu patah-patahkan tulang orang mati, dia juga rasa sakit seperti mana kamu patah-patahkan tulang orang hidup. Makna mayat ni, apa yang kita buat kasar kat dia, dia sakit. Kalau kita rasa sakit buat macam tu, dia pun sakit. Maka jangan buat macam tu. Ada kaedah dia yang mudah. Secara formulanya, nak mandi dia mudah saja. Tuan-tuan tahu mandi wajib? Tahulah kan. Kan tak tahu, dah berjanggut, beruban semua kan. Kalau tahu mandi wajib, maka tahulah mandi mayat. Simple je. Kalau tuan-tuan mandi wajib, katakanlah pakai shower tu, ada tak sambil mandi tu kita korek telinga? Tak ada. Kita celek kuku, buang tak kuku. Tak ada. Mandi wajib ini, dia hanyalah satu sifat zon. Zon tu apa? Sekaan.
Sangkaan tu apa? Kalau kita mandi wajib, kita nak ratakan seluruh badan. Macam mana kita nak tahu yang belakang kena ke tidak? Ada tak cermin ke kita minta kawan pastikan kita tengok belakang aku kena tak? Tak ada kan? Tapi kita mengikut sangkaan, kena kot. Cukuplah. Mana jenazah begitu juga, lalu air. Sebab tu hadis Nabi sebut ketika Rasulullah memerintahkan kaum perempuan memandikan jenazah anaknya Zainab. Nabi kata, mandikanlah putriku dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih sekiranya perlu. Apa maksud Nabi 3 kali, 5 kali? Ada orang yang faham, ada orang yang salah faham. Ya. Pesakit COVID, pesakit HIV. Dia keluarga dia kata dia nak mandikan jenazah ni dekat masjid. Bila pesakit HIV, kami tak boleh lepaskan jenazah begitu saja. Kita kena iring. Sebab kita ada pegawai inspektor kesihatan akan bersama memantau. Sampai kat masjid, saya tanya dia waktu malam tu, jenazah ni kita nak mandikan terus semalam ni kan? Saya tanya pada keluarga dia. Tak ustaz, kita mandi besok. Sebab besok baru nak ke bumi. Okeylah, mana nak simpan jenazah ni? Letak kat dalam bilik mandi tu dulu. Oh, simpan kat bilik mandi pula. Tak apalah. Bawa kat tempat bilik mandi, kita turunkan jenazah. Lepas tu keluarga dia pun buka kain apa semua. Lepas tu dia mandikan mayat tu. Mandi betul-betul. Pakai sabun semua. Kata besok nak mandi. Besok nak mandi ustaz. Habis ni kita bersihkan mayat. Dia kata, bersihkan mayat? Maknanya bersihkan mayat tu maksud dia mandi. Dia mandi betul-betul. Bersihkan aja semua. Lepas tu, besok tu dia nak mandi sekali lagi. Tapi dia tak ada sediakan barang-barang yang biasa kita nampak, cendana ke baru, tak ada. Ni buat apa lah ni? Ni mandi hadas. Mandi wajib pula. Lepas habis mandi wajib, baru dia mandi jenazah. 3 kali mandi mayat tu. Sebab dia kata, Nabi sebut 3 kali atau 5 kali atau lebih jika perlu. Jenuh lah kalau fikir macam tu. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau pagi tu pagi Jumaat. Dah mandi sunat hari Jumaat dah 4 kali dah. Kono pula jatuh hari raya, mandi sunat hari raya pula dah 5 kali dah. Nah, ya mayat kalau mandi macam tu pemikiran kan. Nabi masukkan 3, 5 tu ialah bilangan gayung, cedokan. Dekat tanah Arab dulu air terhad kan? Jadi bila dia cebok, 1 ratakan air, 2, 3 ratakan air. Maksud air itu ratakannya tempat yang boleh dapat. Pusing belakang, ratakan air kat belakang. Pusing kiri, ratakan air. Simple, siap. Itu saja kaedah dia. Jadi kita ni yang kadang-kadang jenuh mandi mayat saja bergeleng-geleng. Ada satu badi cendana, 1 badi kahu barus, 1 badi bidara, 1 badi teh ais. Itu yang banyak lah pasal yang pakai itu. Dalam itu dekat setengah jam. Rupanya digodek mayat tu. Jadi di sini dah kita akan terangkan kaedah yang sebenar. Sebenarnya mandi jenazah ni dalam 10 minit atau paling lama pun 15 minit. Tu je. Tak lama daripada tu. Simple kan mandi mayat? Tu je. Sebab itulah dalam buku saya tulis, pengurusan jenazah mudah sahaja. Mudah, tak usah pun. Dalam bab kafan, nanti saya akan terangkan juga tentang kaedah bentang kain kafan. Mungkin kaedah yang kami terangkan nanti berbeza sedikit dengan kaedah yang tuan-tuan dan puan-puan pernah hadir kursus sebelum ni. Lain lah. Dulu kursus marin ustaz tu cakap macam ni potong Kenapa pula ustaz ni kata potong macam ni pula? Dia dah keliru dah kan. Tak kisahlah nak melintang ke, nak ke bawah ke, nak lurus ke, nak rendah macam tu ke, corak ke, terpulang. Itu kaedah. Maksud kafan tu sendiri ialah menutup aurat si mati. Dia tak semestinya guna kain putih. Kain putih tak semestinya. Kain putih maknanya mesti ada kain kafan. Tidak. Asalkan benda tu menutup aurat. Kain-kain baju tuan-tuan pakai ni sekarang pun boleh jadi kain kafan. Saya nak kafankan mayat dengan jubah saya ni. Boleh. Cuma disunatkan berwarna putih. Kena faham kat situ. Ya. Kaedah kita nak bentang kain kafan. Cara nak kata, kalau ustaz marin dia kata tutup belah kanan, tutup belah kiri. Ni ustaz ni pula kata belah kiri dulu, belah kanan. Macam mana ni? Tak payah keliru. Kalau tuan-tuan poling kepala sangat, 1 kayu kain kafan tu 40 meter. Tak payah potong. Buat je macam mamiah, pusing pun boleh. Asalkan menutup aurat. Jadi kena faham situ. Kaedah tak kisah apa-apa pun kaedah. Yang penting mayat tertutup dengan selamat. Begitulah yang lain-lain kita akan bincangkan juga dalam bab praktikal nanti. Cuma ada bezanya dalam bab praktikal nanti dalam bab mandi. Saya waktu praktikal mandi nanti kami tidak gunakan air. Praktikal.
Sebab apa? Kalau kita guna air waktu praktikal, pengalaman saya dah mengajar kursus ni lebih kurang dalam 11 tahun. Kalau kita gunakan air waktu praktikal nanti, dia akan jadi dua musibah. Ada musibah besar, tuan-tuan. Apa musibah tu? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Itu biasa. Dia bukan budak kecil sekolah rendah, sekolah menengah, budak universiti ke. Kadang-kadang untuk tua lagi gemar main air. Pasal apa? Pasal yang jadi model nanti kawan-kawan dia. Tu jam lah dia nak nanya kawan tu. Saya belum habis cakap lagi dia dah siram muka kawan tu. Dia keletek kawan tu, dia cuit pinggang ni. Habis main-main dia nanti. Ya, kemudian pula yang tengok nanti orang keliling, katakanlah ni meja mandi tu, yang duduk keliling ni je lah yang nampak apa berlaku. Yang jauh-jauh kat belakang tu tak nampak ngintai apa benda tu, gelak-gelak tu kan. Jadi mesej kita objektif tak sampai. Ya. Yang kedua, kalau kita guna air waktu praktikal nanti, yang jadi masalah siapa? Model tu nanti. Balik domam panas. Apa domam panas menggigil ni? Pasal apa? Bukan sebab badi mayat. Sebab kesejukan yang melampau. Kenapa sejuk pula? Sebab waktu praktikal mandi itulah tuan-tuan dan puan-puan akan terbuka minda lagi. Dia akan bertanya bermacam-macam soalan. Ustaz ni apa? Ustaz berapa gayung? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Ustaz bila nak habis kan? Ini biasa jadi. Ya. Jadi kita tidak menggunakan air, hanya simulasi. Cara kita nak nak menyiram air, cara kita nak pusingkan mayat ke kanan ke kiri, nak keluarkan najis macam mana. Ini kaedah yang kita akan terangkan. Yang kedua, bab kafan nanti. Kafan nanti tak ada masalah, saya akan terangkan, insya-Allah kami akan terangkan dan muslimat pun akan terangkan 4 kaedah untuk membentang kain kafan. Ya, satu kaedah basic, biasa standard. Yang kedua kaedah sekiranya badan besar. Macam mana badan besar? Kain bidang 60, tapi tengok saiz dia ni kena bidang 90. Sudah, mana ada kain bidang 90? Dah jenuh mikir macam mana nak buat ni kan. Jadi kaedah dia bagaimana? Kemudian begitu juga dalam kaedah yang sama juga, macam mana pula kalau orang tu tinggi? Orang tu tinggi, macam mana nak buat ni? Kita potong cukup-cukup ni, tapi dia tinggi, takkan nak potong kain lain. Bagaimana nak adjust pula? Yang ketiga, kita akan terangkan pula bagaimana kalau mayat tu mayat reput, mayat berisiko tinggi, mayat yang berdarah, mayat yang berulat. Macam mana pula nak bentang kain kafan? Ini kaedah pengurusan mayat berisiko tinggi. Dan yang keempat, kaedah yang sesuai untuk digunakan bagi jenazah lelaki dan wanita. Walaupun kita punya program pagi ni kita bahagikan peserta lelaki dengan versi lelaki, peserta perempuan dengan versi perempuan. Tapi kaedah pelaksanaan yang kita buat nanti untuk kaedah keempat dalam bab kafan nanti boleh dibuat juga pada jenazah yang berlainan jantina. Kalau perempuan belajar cara potong begini, nanti bila suami meninggal, anak lelaki ke meninggal, siapa-siapa lelaki yang meninggal, dia boleh guna cara yang sama juga. Sama. Kami tak guna banyak kain pun. Dia banyak orang kata kita nak guna 15 meter, 13 meter, 18 meter. Saya hanya menggunakan 10 meter kain saja. Cukup menutup aurat untuk jenazah lelaki dan wanita. Ini kaedah yang kami buatlah. Ya, bab kafan. Cuma masalah utamanya kita dalam bab mandi dan kafan ni ialah siapakah yang bertuah menjadi modelnya. Ya, kita tak nak guna patung. Patung keras. Nak orang tu sendiri. Sebab apa? Siapa yang jadi model nanti, dia akan dapat 4 kelebihan. Pertama, insya-Allah, tak janji, insya-Allah panjang umur dia. Siapa nak panjang umur boleh lah. Ya. Sebab 5 tahun lepas ada satu orang tu dia jadi model. Alhamdulillah sampai ke hari ni dia hidup lagi. Siapa orang tu? Saya sendiri, tuan-tuan. Testimoni ni sekali lagi hidup ni. Ya. Yang kedua, siapa jadi model, dia akan dapat satu perasaan, mudah-mudahan hidayah Allah, keinsafan. Duduk dalam kekapan kan, menangis, kenang, ya Allah macam ni lah aku kena kapan nanti kan. Time ni aku tak boleh nak bercakap. Mudah-mudahan dia menginsafi, dia menangis kan. Dapat hidayah Allah, jadi lebih baik daripada sebelum ni. Yang ketiga, siapa yang jadi model nanti, dia akan dapat satu pengalaman yang achievement, pencapaian yang orang lain tak boleh nak challenge. Kalau orang kata saya pernah daki Gunung Kinabalu, ramai orang dah daki dah.
Saya pernah melancong seluruh negara. Semua pernah dah. Saya pernah buat itu, buat ini. Semua buat. Saya pernah kena kafan. Siapa berani challenge? Tak ada orang. So dia dapat satu pencapaian, orang lain tak boleh nak challenge. Dan yang keempat, paling best. Siapa jadi model nanti, mintalah kawan-kawan siapa ambil gambar dia. Cekin, nak ambil gambar. Buat profile picture. Ini gambaran aku bila mati nanti kan. Letak background hitam putih sikit, post kat dalam Facebook. Bila meninggal ni kan. Lagi best, minta video. Minta kawan-kawan ambil video daripada kepala sampai kaki, buat video panjang sikit. Letak background lagu sedih-sedih, post kat TikTok. FYP nanti banyak orang tengok nanti. Jadi tu antara kelebihan dia. Jadi jangan takut nak jadi model. Kalau boleh saya nak berebut-rebut dia, ramai nak jadi jenazah nanti. Baik, tuan, itu antara kita punya ni. Kita masuk kepada topik pertama. InsyaAllah kita akan habiskan, saya cuba habiskan dalam pukul 10 suku ataupun 10.30. InsyaAllah kita berehat dan kita terus kepada praktikal. Dan perancangannya sebelum 11.30 kita berkumpul balik ke dalam dewan ni untuk saya lanjutkan dalam proses bab solat dan bab ke bumi. Jadi muslimat pun kalau boleh nak tahu juga tentang ke bumi, walaupun dia tak terlibat, tapi dia nak tahu juga macam mana kaedah pelaksanaan dia. Ya, mungkin juga soal jawab di hujung-hujung nanti. Dan yang istimewanya tuan-tuan, di hujung-hujung program nanti kita akan buat satu tayangan video. Kalau tuan-tuan belum tahu lagi, nama saya kat media sosial lain. Apa dia? Siapa tahu? Tak ada tahu kan? Tak famous saya kat sini. Agak-agak siapa? Tuan-tuan search dekat Facebook ke, IG ke, kat TikTok ke, Ustaz Undertaker. Inilah dia orang dia kan. Kenapa? Kerana saya memiliki satu lesen khas, bidang khas yang saya ambil di bidang tu, namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. Itu nama dia. Sains pengawitan dan pengurusan mayat, untuk mayat-mayat yang nak ekspor import dalam dan luar negara. Yang saya ambil bidang ini di Manila, Filipina. Ini bidang khas. Tak ada orang Islam yang ambil bidang ni. Saya belajar pun dalam college Kristian. Kita belajar semua part, daripada bab embam sehingga bab makeup, sehingga bab pakaikan baju dia. Saya ada sijil muar tuan-tuan. Siapa nak belajar makeup boleh lah. Nak kahwin ke apa esok saya makeup boleh kan. Sehinggalah bab kita masuk ke dalam keranda, kemudian kita hantar ke krematorium, tempat pembakaran mayat, kumpulkan abu mayat, blender abu mayat. Ini semua bidang-bidang saya. Kita akan tunjuk video tu nanti di hujung program. Sebab apa saya tak hujung-hujung? Sebab tak nak bagi tuan-tuan tidur kan? Dan tak nak bagi tuan-tuan balik awal. Itu je kan. Baik, bagaimana balapan orang sedang nazak? Baik, benda pertama kita nak tanya, orang tengah nazak ni macam mana keadaan dia? Cik-cik apa ni macam mana? Kakak, bagaimana keadaan orang nazak? Kebingungan. Okey, satu jawapan. Okey, Tuan Haji, macam mana keadaan orang nazak? Sesak nafas. Ada lagi jawapan? Orang tengah nazak macam mana keadaan? Tak kenal siapa-siapa. Betul, jawapan semua betul. Tapi yang paling tepat, orang yang tengah nazak dalam keadaan terbaring. Belum pernah berlaku lagi orang nazak dalam keadaan berdiri. Kau kenapa? Tengah nazak kan? Tak ada tuan-tuan. Ya, itu semput nama dia kan. Tapi betul lah, bila dia terbaring, dia dalam bingung, dalam keadaan sesak nafas, dia tak jumpa orang lain dah, pandangannya gelap. Ini keadaan-keadaan yang berlaku. Maka bila dia terbaring, apa benda yang perlu kita buat? Kita tengok keadaan dia. Seandainya dia lain daripada keadaan biasa, dada dia turun naik, mata dia ke atas, kita panggil dia pun dia tak apa dengar, tak sedar, maka kita kena ikut sunnah Nabi SAW, iaitu lakin mutakum la ilaha illallah. Ajarkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati ni. Ajar. Macam mana nak ajar? Ajarlah, Nabi ajar simple je. La ilaha illallah. Begitu sahaja. Ya, tak payah panjang. Kadang-kadang kita ni terpengaruh dengan drama swasta. Asal orang meninggal aja mengajar mengucap panjang. Itu masalah tu. Tengok dalam drama Melayu ke, cerita-cerita sinetron Indonesia ke kan. Asal nak meninggal ni dia boleh mengajar panjang.
Pak, ikut saya Pak, kata drama sinetron tu. Dia tengah nazak ni, nak mati ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran tengah nazak tu boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ajar lagi, siap sambung lagi. Wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Aku bersaksi. Ini semua pembongak tuan-tuan kan. Mana ada orang tengah nazak boleh baca panjang. Yang siap makna lagi. Tapi dalam drama Melayu boleh. Kan dalam filem boleh. Nak menunjukkan husnul khatimah tu. Kadang-kadang jari macam ni siap macam nak masuk syahadah kan. Jadi itu semua dalam drama. Dia ikut arahan pengarah. Kalau pengarah kata cut, bangun balik mayat tu. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat sekali lagi. Mati balik. Hidup balik, mati balik. 30 kali pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab berlakon. Hakikatnya orang yang nak mati, nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Allah pun besar. Ini kan pula yang panjang. Sebab tu Nabi ajar pada kita, ringkas saja. La ilaha illallah. Jangan terlalu perlahan berdayu dan jangan terlalu laju sangat. Dia tak boleh ikut. Dia tengah nazak ni, dada tengah semput, nak turun naik, kita pun ajar kat dia. Ikut saya bang. La ilaha illallah. Itu bang nama Jangan baik macam tu silap dia tu bangun lompang kita, copek sikit lah kan. Jangan kita mendayu sangat. Dan jangan terlalu laju pula. Afdal sikit. Falam annahu la ilaha illallah. Dah baik tahlil arwah pula ke situ. Pun tak boleh. Dia ringkas saja. Dan tidak terlalu mendayu. La ilaha illallah. Biarkan dia tenang. La ilaha illallah. Begitu saja. Cuba ikut tuan-tuan. La ilaha illallah. Begitu. Kalau dia sendiri dapat sebut dan dia sambung sendiri Muhammadur Rasulullah, itu rezeki dia. Jadi kita hanya sekadar perkataan tu saja kita ajar pada dia. Bimbing dia sehingga dia dapat mengucap sekali pun cukup. La ilaha illallah. Dengar pada kita punya telinga dia cakap macam tu, cukup. Tak payah kita paksa lagi. Alhamdulillah bang, dapat ucap juga bang, nak ambil tasbih tu bang. Teruskan. Dia tengah nazak, tak payah bagi tasbih kan. Nak suruh kira pula kan. Dapat sekali pun cukup. Cuma dengan syarat jangan bagi dia cakap benda lain lepas tu. Ni dia dah payah dah nak sebut tu. Kita pula kata alhamdulillah bang, nak air bang? Nak, kata dia. Kena ulang balik. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalam dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, masuk dalam syurga. Makna akhir kalam, perkataan terakhir. Kalau dia sebut benda lain, suruh dia ulang balik perkataan tu. Bagaimana pula keadaan sekiranya orang tu bisu? Macam mana pula? Oh, ni pokak ni. Kau tak payah ajar lah, dia tak dengar. Kita mesti la ilaha illallah, tak payah, dia tak dengar. Habis macam mana nak buat? Bersilat tu. La ilaha illallah. Buat kan? Bagi syarat tu kan? Dalam keadaan macam itu, kita disunahkan ajar saja. Bisik je kat telinga dia, walaupun dia pekak sekalipun, bisik je. La ilaha illallah. Terpulanglah pada Allah nak membenarkan dia ucap bagaimana. Ya, biarkanlah dia dalam keadaan yang mampu dia. Sekiranya orang itu langsung tak bagi tanda-tanda, sama dia koma, dia dalam keadaan tak sedar, ataupun dalam keadaan dia sedar cuma dia tak ada apa-apa reaksi, mata terbuka gini, mulut terbuka, dia diam, dia kan nampak air mata mengalir, la ilaha illallah, dia diam je. Baik tu kak, kalau dengar ucapan ini, cubalah kak bagi respon. Tunjuklah tangan bergerak ke jari bergerak, gerakkan jari, gerakkan mata ke kelip-kelip mata, gerakkan lidah ke, tanda dia terima respon kalimah ni. La ilaha illallah. Nampak mata dia kelip-kelip, maknanya dia terima. Cukuplah. Yang penting iktikad dia, hati dia. Dan sekiranya tak boleh pun kita minta dia sebut Allah, Allah sehingga boleh. Itu kita nak. Benda begini tuan-tuan bukan mudah. Kita sendiri pun tak pasti bagaimana hujung nasib kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah dia teguhkan ucapan orang beriman
Kalau orang ni orang beriman, kalau orang ni orang beramal soleh, dia tentu akan dapat ucap kalimah ni. Ni janji Allah. Ya. Sebab apa? Banyak kes yang kita nampak dia meninggal seorang-seorang kat rumah. Dah 2 hari dah baru nampak mayat dia. 3 hari dah baru orang jumpa mayat dia kat rumah. Jadi ketika dia dalam keadaan nazak, siapa yang ajar kalimah tu pada dia? Kalau dia orang beriman, dia orang ni beramal soleh, maka Allah lah yang akan bimbing dia. Dia dapat ucap kalimah tu. Itu janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang buat dosa, buat maksiat. Maka ketika mana dia dalam keadaan nazak, kalaupun orang sekeliling ajar kalimah la ilaha illallah pada dia, Allah tak izinkan, dia tetap akan dapat ucap. Ini kita takut ni. Allah tak izinkan. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Sebab itulah kita ni yang kena prepare secara individu, peribadi, personal kita. Beramal, taat, pegang etikat ni dengan amal soleh kita. Baru kita dapat ucap kalimah tu. Ya. Baik tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah ini adalah bantuan untuk dia. Yang kedua, orang tengah nazak ni buat apa? Bacakan mana-mana surah dari Al-Quran. Apa surah pun boleh. Saya tahu Qul Huwallahu Ahad dia. Baca Qul Huwallahu Ahad. Mana apa-apa surah pun boleh. Kerana Al-Quranu syifa. Quran itu ialah penawar, penyembuh. Kita tak tahu nak baca surah Yasin panjang, baca surah yang kita tahu. Jadi antara surah yang disarankan surah Yasin, surah Ra'd antaranya. Dan antara sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakarat, Nabi nak meninggal ni, ketika itu Aisyah di tepinya, dia membacakan 2 surah pendek, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Surah apa tu? Al-Falaq dan An-Nas. 2 surah baca. Maknanya ini antara sunnah dia. Sebab Quran inilah memberikan penawar, keringanan kepada sakarat dia tu. Kita kena bantu dia. Ya. Baik. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang tengah nazak ni apa hajat dia? Bagi dia. Kadang-kadang kita kena banyak bersabar. Dia minta yang bukan-bukan, kan? Kita kalau boleh kita tunaikanlah. Tak boleh jangan kita paksa, jangan kita marah dia. Nak air kata dan kita mau bagi air kosong, tak nak air ni kata dia. Kau nak air apa kan? Buat pula air freshorin, tak nak. Buat tertarik, tak nak. Dah apa yang kau nak ni? Starbucks kata dan. Kau demand aku sendiri tak pernah minum air tu kan. Entah mana datang air dia minta air polik-polik lah kan. Starbucks minta dia kan. Mana nak cari kat Instek ni? Ada ke? Kena pergi ke Pekan Nilai sana. Dah payah pula 30 minit perjalanan. Belilah air yang mahal sikit tu, 1 cup tu RM40 kan mahal air tu. Patah balik dah cair dah ais dia tu. Bekerja ni nak dapatkan lagi dia minum. Sampai kat dia, nah air tadi nak minta air Starbucks kan. Orang tengah sakit ni kadang-kadang datang selera, kadang-kadang hilang selera. Dia sodot air sikit je, dah tak nak dah. Menyirap tak adalah kita. Kau tahu tak aku ni bayar banyak tu. Dah lah ke sana nak beratur lagi, menghadap jam lagi, sampai masa kau tak nak minum pahal kan. Jangan marah dia, bersabar kan. Kalau dia tak nak minum, kita lah yang resah kan. Masalah kan. Bodal lah itu seorang. Jadi nak kata bahawa bersabar. Jangan kita marah dia. Kita ni diuji dan dia pun diuji. Kalau kita gagal dalam ujian kesabaran, kita bimbang syaitan akan ganggu dia. Ambil kesempatan. Kita pun pergi, lantaklah kau tak nak minum sudah kan. Datang syaitan pula menyamar. Mungkin arwah mak dia ke arwah abah dia ke datang. Tengok, abah datang, abah saya sakit bah. Abah datang daripada syurga ni. Kau nak ikut tak abah pergi syurga? Nak bah. Dengar tadi kau nak air Starbucks kan? Ni air Starbucks daripada syurga. Beli banyak kan. Bah bagi saya bah kan. Saya nak. Tapi ada syarat. Apa syarat Kau kena keluar daripada Islam. Kita tak betul sebenarnya. Yang sebenarnya agama sebenarnya ialah agama Yahudi, Nasrani. Dia akan cuba nak murtadkan kita, kufurkan kita. Bagi orang yang lemah iman dia, tak ada orang yang bimbing dia syahadah, tak ada orang yang pagarkan dia dengan bacaan Al-Quran, tak ada orang yang nak pedulikan dia, maka syaitan akan mengganggu dia, takut lemah iman dia. Dia berkata, okeylah saya ikut abah. Dah mati dalam keadaan kufur. Wa iyyazubillah min zalik. Takut gitu.
Ya, kalau mak ayah kita, saudara mara kita mati dalam keadaan begitu, maka tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, kita pesan pada dia baik-baik. Tak maaflah, saya tak mampu nak buat ni. Kalau benda lain, insya-Allah saya usahakan. Pujuk dia. Ya, jangan kita marah dia, jangan kita buat tak peduli. Dan yang keempat, tak ada dalam slide, tak ada dalam nota. Apa dia? Iaitulah kita kena bimbing orang yang sakit ini supaya husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Apa saja ujian, apa saja musibah, apa saja perkara yang berlaku, semuanya dalam izin Allah, sangka baik. Kadang-kadang orang sakit ni, dia meracau-racau, merapu-rapu, cakap aku ni banyak dosa, besok mati neraka lah tempat aku ni. Dia dah putus asa dah, kan? Aku ni sembahyang dah buat dah, zakat dah buat dah, haji dah buat dah, tapi kenapa orang seksa aku macam ni? Dia sangka buruk pada Allah. Maka dalam keadaan begini, kita kena bantu dia, bimbing dia. Sabar mak, istighfar, Allah ampunkan dosa kita mak, kan? Supaya dia bersangka baik dengan Allah. Kerana ada satu hadis qudsi, Allah Ta'ala menyebut, aku menurut sangkaan pada hamba-Ku. Jika hamba-Ku bersangka baik kepadaku, maka aku akan bagi dia kebaikan. Jika hamba-Ku bersangka buruk padaku, maka aku biarkan dia dalam keadaan kesesatan. Maka kita hendaklah bersangka baik kepada Allah, bimbing dia sangka baik pada Allah. Ini penting, ya, supaya dia mati dalam keadaan kebaikan juga. Wallahu alam. Selesai bab yang pertama. Ada pertanyaan? Tak ada. Tu biasa tuan-tuan. Baru giat pertama, giat kedua ni memang itu slow sikit. Dia waktu maksimum dia tu waktu ni praktikal ataupun waktu ujung-ujung nanti. Kadang-kadang lepas zuhur baru kita habis ustaz. Nasib baik kita buat dalam dewan ni. Bolehlah lajak sikit kalau ada. Kalau buat kat masjid tu, jemaah lain datang tunggu apa benda lah, ni tak habis-habis lagi kan. Jadi dalam zuhur awal sekarang ni kan, berapa? Pukul 12.59. Kita kalau boleh nak habiskan awal. Saya tahulah hari ni banyak kenduri kendara tuan-tuan kan. Kalau boleh nak bertanya, tanya. Jangan nak hujung-hujung masa barulah tanya sini kan. Kan lambat nak masak gang. Baik. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Persoalan pertama saya nak bagi tahu. Kalau kita terima berita kematian, sama ada melalui telefon ke, WhatsApp ke, apa perkara pertama yang perlu kita ucap? Alhamdulillah. Dah meninggal, alhamdulillah kan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimah istirja, kalimah musibah. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibatun qalu, iaitu apabila orang ditimpakan musibah padanya, mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Ini kalimah musibah. Apa saja musibah, bukan hanya kematian, kesakitan, kehilangan, kekecewaan, apa saja perkara-perkara yang mendukacitakan kita, inilah kalimah dia. Inna lillahi wa inna raji'un. Kena ucap kalimah ni. Ya, orang sakit kita bercakap inna lillahi wa inna raji'un. Demikianlah yang berlaku pada orang yang meninggal dunia. Dan kalimah ini juga bukan hanya milik orang Islam. Kadang orang salah faham, yang meninggal tu orang bukan Islam. Kalau kat Facebook tu bagi tahu orang ni meninggal bukan Islam, dia buat apa? Rip kata dia. Dia komen rip. Semua nak komen rip. RIP kata dia. Kenapa pula RIP? Orang komen inna lillahi wa inna rajiun. Dia bukan Islam lah. Ni kadang-kadang orang salah anggap. RIP tu maksud dia apa? Rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang. Damailah kau kan. Makna kata tu seolah-olah satu ayat doa. Sedangkan kita faham orang yang mati tanpa iman, mana ada ketenangan, dan tak boleh doakan dia. Perkara ni berlaku di zaman Rasulullah sendiri. Ketika Abu Talib, bapa saudara Nabi, diambang sakaratul maut, Rasulullah datang kat tepi dia. Nabi pujuk dia, pakcik terimalah Islam, sebutlah la ilaha illallah. Kalau pakcik sebut kalimah ni masuk Islam, saya jamin tempat pakcik di dalam syurga. Waktu tu Abu Jahal ada. Dia kata, ya Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad. Kau kena kekal dengan pendirian kita, agama kita, nenek moyang kita. Dipujuk, dirayu. Akhirnya Abu Talib kata, ya Muhammad, aku kekal dengan agama asal kita. Agama kafir.
Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah pun sedih dan kecewa. Nabi pun berkata pada sisi mayat pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan mendoakan keampunan Allah kepada pakcik. Dia minta Allah ampunkan dosa pakciknya yang tak beriman tadi. Lalu turunlah teguran Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 113. Tidak boleh mana-mana Nabi ataupun orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang itu kaum keluarganya sendiri, sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka Allah tak izinkan Nabi doa kepada pakciknya. Kalau Allah tak bagi Nabi doa, kita pun tidak boleh doakan pada orang yang bukan Islam yang dah mati. Maka RIP itu adalah ucapan doa, tak boleh kita sebut, haram hukumnya. Habis nak sebut apa? Sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un juga. Sebab semuanya datang daripada Allah. Pada Allah juga kita kembali. Ini biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, sebut. Ya, innalillah ni bukan pada manusia je. Kok kita boleh kucing mati dah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, sedih kan. Boleh ikan laga mati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terpijak sebut, alah mati semua tu, innalillah raji'un. Rotek motor mati, innalillah raji'un. Boleh lah kan. Apa saja yang berkaitan mati tu boleh sebut kan. Itulah kalimah dia. Baik tuan-tuan, yang kedua, orang yang baru meninggal ni mata dia akan terbuka. Itu biasa. Dia akan pandang ke atas dunia. Kita janganlah lurus sangat, pandang ke atas tak. Apa dia pandang tu, tak ada apa-apa pun. Memang tak ada apa-apa kan. Pandang atas kerana melihat rohnya keluar melalui ubun-ubun dekat kepala ni. Tak payah cek ubun-ubun kepala kita, biar dah kerah dah. Yang budak kecil kita tengok bawah lahir je kan, berdenyut-denyut kepala tu kan. Tu ubun-ubun. Dia keluar, mata dia akan mengiringi. Dan perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW ketika Abu Salamah meninggal dunia. Waktu itu matanya terbuka. Maka sahabat-sahabat yang ziarah mayatnya melihat matanya terbuka, mereka pun berkata-kata. Kata-kata macam kita lah, tengok mayat pelik sikit. Apa kau mata tu beliak tu kan? Indonesia ada benda-benda tak baik ni kan. Apa kena perut dia busuk sangat kan? Kenapa dia macam tu keadaan? Kita suka nak cakap-cakap pada kematian kan, orang cakap. Lalu Nabi pun masuk, Nabi pun tutupkan mata Abu Salamah dan Nabi berkata, sesungguhnya roh orang yang mati itu dia akan pergi melalui kepalanya dan matanya akan mengiringi pemergian roh. Mata akan tengok pemergian roh. Hendaklah kamu diam atau berkata-kata yang baik sahaja, kerana saat ini para malaikat yang ada mengaminkan setiap kata-kata kita. Nabi kata cakap yang baiklah, tak payah cakap yang benda tak manfaat. Maka berdalilkan kisah inilah, maka kita menjadi kebiasaan lepas solat jenazah, imam akan kata, apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik, kita kata. Apa kita katakan pada mayat ini? Baik, kerana ini adalah dalil daripada tadi. Cakap yang baik-baik, bagi kesaksian yang baik-baik. Bila kita buat tak ada masalah. Ya? Maka bila mata terbuka, tutup mata dia. Itu sunnah. Macam mana kaedah tutup? Banyak kaedah. Pertama, kita tutup guna tangan. Kalau tak boleh, kita ambil bantuan minyak apa? Minyak zaitun ke. Kadang tak ada zaitun, minyak masak adalah kan. Minyak masak, minyak lotion baby tu ke kan. Jadi kita ambil, kita urut mata dia. Cuma pesanan saya, kalau guna minyak masak, janganlah guna yang dah gorengkan kuali malam, ditadah ke dalam kuali tu kan. Bolehlah dalam kuali tu ambil sikit kan, korek-korek naik seredak itu, letak kat mata mayat. Datang kucing dia jilat kepala mata dia. Jadi ambil minyak yang baru, tak payahlah kerekut sikit je. Tahulah minyak mahal sekarang kan. Ambil minyak ataupun benda yang kita nak guna ni, pastikan yang logik lah. Janganlah kata minyak hitam ada tu, gunalah minyak hitam. Minyak cekapak tu ada kan, boleh. Podeh mata mayat terkobil-kobil sekarang. Ya, yang tidak-tidak dibagi cadangan kan. Jadi kita ambil minyak tu, urut perlahan, sekiranya tak jadi, guna kaedah yang kedua. Cari batu kerikil yang tepi jalan, sepah kan. Ambil batu tu, bersihkan. Kecil-kecil lah, nak beratkan dekat mata dia. Itu kaedah. Kalau lah tak jumpa batu, kena tengok betul-betul batu tu, takut mungkinlah apa batu ni kan, ambil lah, letak kat mata, cair
rupa tak kucing. Kau nak hati-hati. Kan nampak keras macamnya. Jangan kita buat main. Tak jumpa batu. Alamak, time ni dah tak jumpa batu yang sesuai. Jangan sekali-kali guna bata. Bata dia ambil kat masjid tu tengah buat bangunan kan. Mintalah satu kan. Kita ambil yang kecil, yang jangan besar-besar sangat. Tak jumpa benda-benda yang kecil tu, ambil kat rumah kita duit shilling. Gabur kat poket tu. Ada tak shilling? 50 sen. 50 sen yang besar tu ambil, letakkan kat mata dia. Tujuannya nak menutup mata si mati. Ada orang kata tak boleh ustaz. Ini cara orang Cina. Cina kalau mati letak duit kat mata. Ini dah ikut kebudayaan dia. Kita bukan nak ikut cara dia, tapi ini adalah kaedah. Ya, dalam Islam ada kawaid fiqh, kaedah fiqh yang menyebut al-umuru bil maqasidihah. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Apa tujuan kita letak? Untuk beratkan mata dia. Itu alat saja. Dia letak. Cuma nasihat saya, kalau letak duit cilin dekat mata mayat, jangan kita buat lama-lama. Jangan dibiarkan lama-lama. Takut terlupa. Dah letak duit kat mata tu, tutup dengan kain tudung, lepas tu dia balas WhatsApp. Jawab telefon. Betul ke pakcik dah meninggal? Ya, abah kau dah meninggal kan? Jawab semua. Jiran-jiran pun datang. Ni masalah. Jiran pun datang nak tengok muka mayat ni. Diselak air kain tu. Astagfirullah, mata duitan. Sudah. Kecoh satu bandar instek ni kan. Keluar mastika interview kan. Betul ke mata mayat ni keluar duitan? Ya kan. Jadi alihkan segera sebelum orang datang. Jangan bagi orang nampak benda tu. Kena ingat tu ya. Dan kena ingat, saya sebut 50 sen Jangan tuan-tuan tertinggal sen tu. Dia tulis 50 je. Time berlaku dah jam kepala dia. Apa bondo 50 ni RM50 tak. Letak sini 50 selai, ni 50 selai. Dia takkan membantu menutup mata mayat tuan-tuan. Makin terbeliak mata mayat tu nanti. Kan? Yuk kita letak sekadar syarat dia. Baik, seandainya syirik tak jadi, mata dia terbuka juga, tuan-tuan gunalah selotip kertas. Selotip kertas yang nipis gam dia. Bukan tak boleh guna double tape. Boleh double tape. Tapi dia jadi susah lah bila nak tanggal. Silap tersiat sekali kulit mata tu kan. Jadi gam dia tu biar nipis. Tu kaedah dia. Ya, tuan-tuan kena ingat benda begini untuk menutup aib dia. Sekiranya tak jadi juga, ambil kapas, tutup mata dia. Ataupun ambil kain, tutup saja bahagian mata dia supaya orang tak nampak aib dia tu. Ya. Kalau kaedah non-Muslim, apa yang saya belajar, mereka tidak guna kaedah-kaedah begini. Sekadar shilling tu adalah mereka akan tutup mata mayat menggunakan gam uhu. Memang takkan terbuka selama-lama Dia titik macam maimo tu, tutup. Mulut dia ni tak nak bagi terbuka, dia letak gam. Tutup. Waktu saya tuan-tuan, ketika sebelum saya belajar dalam bidang yang saya kata tadi, saya melihat jenazah-jenazah, terutamanya orang Cina kalau mati kat hospital tu, dia keluarkan keranda dia tu, sajalah intai. Keranda tu kan ada cermin kat muka tu, kita boleh nampak muka mayat. Saya nampak muka Cina tu tersenyum tuan-tuan. Muka lah senyum. Husnul Khotimah saya kata. Terfikir tuan-tuan macam mana mayat ni boleh tersenyum. Ini benda-benda macam ni yang menyebabkan saya fikir, macam mana nak bagi mayat tersenyum macam ni kan, elok, tersengih kan. Rupanya ada kaedah dia. Itu yang saya belajar tu. Dia kaedah pengawitan mayat. Saya ada bawa senjata saya tuan-tuan. Ni senjata saya. Boleh buka video. Saya buka video simple dulu. Ini adalah peralatan-peralatan dia tuan-tuan. Gerun tak? Mayat ini dia akan mereput dalam tempoh 6 hingga 12 jam. Mayat akan mula mereput. Lepas 12 jam dia akan keluar bau busuk lah. Jadi untuk mengelakkan mayat ni cepat mereput, biasanya orang bukan Islam dia akan simpan mayat lama untuk acara-acara adat dia, 5 hari, seminggu. Maka mereka perlu mengawet mayat tu. Caranya ialah darah dalam badan ini perlu dikeluarkan. Kerana darah antara punca mayat cepat mereput dan membusuk. Dan segala organ dalaman ni pun juga perlu diawet dan dibuang. Apa kaedah dia? Kaedahnya ialah pertama kita akan cari 2 urat arteri dan vein. Iaitu di bahagian mana? 2 urat ni lalu kat bahagian tekak ni, bawah lengan, ataupun dekat celah hari-hari kita ni,
Orang dialisis dia akan ambil urat kat sini atau bawah paha. Dua urat ni kita akan ambil, katakanlah hari ni kita akan ambil cungkil, keluarkan dua-dua urat ni, tak potong, keluarkan cungkil, mana-mana ada dia kan. Kita keluarkan, cuih dia keluar sikit, kemudian kita buat tiris sikit untuk masukkan satu jarum, yang mana untuk memasukkan ubat dekat bahagian arteri. Kita akan masukkan formalin. Formalin ni bahan chemical yang akan mengawet badan mayat supaya tahan lama. Biasanya kita akan guna formalin ni kat mana? Tu ikan-ikan kat kedai tu kan, kat pasar-pasar segar. Pasar segar tak tahu lah, dekat mall-mall besar. Kita tengok ikan tu elok tenggiri ni, macam bawa angkat pagi tadi je, padahal dah seminggu dah tenggiri tu. Sebab apa? Diawet, disibah dengan formalin tu. Tu kaedah dia lah. Jadi benda yang sama juga guna pada mayat. Masuk ubat kat situ, dan kita akan keluarkan bahagian vein untuk buang darah. Masa kita potong tu darah tak akan keluar lagi. Sebab apa? Jantung dah berhenti, macam dia nak push darah tu keluar. So bila kita buka mesin, ada guna dua cara. Satu mesin, satu kita guna kaedah manual. Ni dia. Nampak? Kita akan pump. Ini sedut, ini keluar. Dia sedut darah keluar, dan dia akan masukkan formalin dalam badan. Proses ini akan berlaku dalam tempoh 1 jam. Darah buang keluar, ubat masuk, dia akan mengeraskan seluruh anggota badan. Benda itu akan mengeras. Kemudian kita akan buka satu urat kat sini pula, keluarkan, masuk ubat. Di sinilah urat akan masuk ke bahagian kepala pula. Waktu tu kita dah gam mulut mayat tu, saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Dia kata buat macam ni Tapi orang Filipin tak cakap lagi 9 tuan-tuan kena jangan salah macam mana pula tuan. Saya alih bahasa lah. Gini buat macam ni, okey, lepas 5 minit tu lepaskan. Tersenyum mayat tu tuan-tuan. Memang jadi. Dia macam tak lihat. Oh, macam ni cara nak buat tersengih ke, nak buat rasa pipit sikit ke, boleh. Macam tak lihat kita buat. Tuan-tuan, maka membukalah rahsia saya yang dulu. Patutlah Cina tu mari tersenyum. Puaslah mikir macam mana dia dapat husnul khatimah ni. Rupanya kerana ubat tadi yang main peranan, tuan-tuan ya. Kemudian belum selesai. Setelah selesai masuk ubat, kita akan tebuk satu lubang dekat atas perut mayat. Masukkan satu besi, keluar satu besi. Ni dia. Nampak ni? Ni. Ini teroka nama dia. Di hujung teroka ini tajam. Di kelilingnya ni ada lubang. Dan di belakang dia ini ada satu lubang lagi untuk masukkan satu tiup pipe. Dia akan masuk satu lubang kat perut mayat, rodok, untuk hancurkan segala organ-organ yang ada dalam badan mayat. Jantung, hati, limpa, usus, puni kencing, segala buah pinggang apa semua ni rodok dan disedut keluar. Serap keluar. Dia sedut macam mana tuan? Guna mesin lah. Tak adalah sedut macam tak ada tuan. Jangan bayang macam tu ya. Macam mana kita nak tahu benda tu dah habis? Dia akan keluar macam bunyi grok. Tu dah habis tu. Cucuk tempat lain pula. Macam kita minum ais limau kat kedai mamak tu. Air dah habis dah, tapi mulut gatal nak sedut lagi, nak menyimbang. Itu dah habis lah tu maksud dia kan. Macam tu lah bunyi perut mayat. Jangan terbayang pula nanti tak nak lauda itu kan. Saya bagi contoh je. Jadi saya tunjuk video video yang bukan video sebenar, sekadar simulasi. Okey baik video ni proses simulasi yang mana saya ketika temuduga oleh Astro Awani. Ada tak dengar? Tak dengar? $12 liter.
Nampak tak? Itu troka tu. Dirodok ke dalam tu, maka dia akan keluarkan segala organ-organ. Semua hancur. Nampak tak? Sodot habis. Masuk dalam tangki septik. Habis semua. Ya. Sebab organ ni lah punca mayat cepat mereput. Naik ke atas. Nampak? Bosi yang sama, tuan-tuan. Ya. Satu hingga 2 jam proses dia. Ini untuk proses ekspor, ya. Kita orang Islam tak perlu melalui semua ni. Prosedur ini biasanya orang bukan Islam yang akan buat, sebab mereka ada upacara adat dia. Jadi tak ada masalah bila dia nak buat benda ni. Cuma orang Islam kita yang sepatutnya meninggal terus ke bumi hari yang sama, tak ada masalah. Cuma kalau dia nak terbang balik ke negara asal, contohnya dia meninggal di luar negara, Australia misalnya, meninggal di Eropah, meninggal ketika berjalan di China, keluarga pun kata, bawa balik mayat tu. Tak apa, kami ada duit, boleh bayar. Bayarlah 10,000, kadang-kadang 100,000. Baru ni saya bawa balik satu mayat kawan-kawan saya juga, geng-geng motor. Dia meninggal ketika ride di China, border di antara China Mongolia, accident, dan family dia terpaksa bawa balik kerana negara China tak benarkan rakyat asing dikebumikan di negaranya. Kalau nak urus di negaranya, satu kaedah saja, kena bakar. Takkan kita nak bakar mayat dia, terpaksa bawa balik. Maka bila terpaksa bawa balik tu, hukumnya harus, tak ada masalah. Jadi proses nak bawa balik tu 16 hari. 16 hari, tuan-tuan, lebih 2 minggu. Dan kosnya mencecah 120,000. Dahsyat. Mujurlah dia dah ambil insurans, boleh cover perjalanan itu, kan. Jadi nak kata bahawa proses ini bagi kes yang daripada luar negara yang tak ada tempat untuk orang Islam diuruskan, dikebumikan, hukumnya harus. Tapi kalau negara itu ada tempat nak kebumikan orang Islam, ada orang Islam yang boleh uruskan, kita saja nak bawa balik, hukumnya haram. Jangan kita rasa macam tak apalah, tak kisah, duit banyak kan boleh bawa. Sampai-sampai saja memang mayat itu dalam keadaan yang sempurna jasad dia, tak mereput, muka dia ada lagi cantik, tapi ketahuilah dalam badannya hancur sehancur-hancurnya. Ini satu penyiksaan kepada mayat. Sedang Nabi kata, mana meninggal, situlah ke bumi, janganlah kamu bawa balik. Kerana orang yang meninggal di luar tempat kelahiran dia, maka Allah Ta'ala akan bina mahligai di syurga sejauh daripada tempat dia lahir sehingga tempat dia meninggal. Berapa banyak meninggal. Lepas tu kita tengok Tok Guru Harundin meninggal di California, wasiat awal-awal dah, nanti kalau aku mati sana, jangan bawa balik, biar dekat sana. Sedangkan dia orang yang tokoh terkenal. Kalau kerajaan nak sponsor dia bawa balik pun tak ada hal. Tapi kerana dia percaya dan dia amalkan apa yang dia ajar, maka benda begitu dia buat. Tengok, anak nak pergi ziarah dia kena ke sana, jauh, tak ada masalah, ya tuan-tuan ya. Tak ada beza pun ke bumi kat mana-mana pun. Tak adalah kata kalau kat California tu mayat dia dua, malaikat soal dua, kat Malaysia satu je. Sama je tuan-tuan. Kat mana curug bumi pun tetap 2 orang malaikat yang akan soal kita kan. Kalau kat California tu topik sejuk sikit, tak adalah azab sangat. Kat Malaysia panas, tak ada tuan-tuan. Mana kita meninggal, semua sama saja, amalan kita yang akan membantu kita tuan-tuan ya. Baik, dalam bab embalming tuan-tuan, dia ada 4 kaedah. Saya nak selitlah sebagai pengetahuan tuan-tuan. Iaitulah pertama, namanya ialah surface embalming. Surface embalming ialah dia tidak ada buat apa-apa pada mayat, melainkan hanya ambil cecair formalin, dicurahkan dekat mata mayat, dekat hidung mayat, dekat badan mayat, dia akan letak je, siram-siram gitu je. Ini biasanya kepada ikan, pada binatang laut-laut yang mana orang nak bagi tahan lama, dia akan curah macam tu je. Itu surface embalming. Yang kedua kaedahnya namanya ialah hypodermic embalming. Iaitu kaedah kita masukkan ubat formalin tu
chemical tu ke dalam badan mayat dengan cara suntikan, shrink, kan, cucuk. Dia cucuk dalam 5 liter formalin ke seluruh badan mayat. Dia cucuk tangan sini, cucuk tangan sini, cucuk tangan sini, cucuk tangan sini, kan. Cerita apa tu kan. Habis satu badan dicucuk 5 liter. Kaedah yang ketiga namanya ialah arterial embalming. Arterial embalming ni ialah tadi proses masukkan ubat ataupun formalin itu melalui arteri. 12 liter masuk dalam badan mayat. Dan yang keempat namanya cavity embalming. Iaitu kaedah iaitu kita kena buang segala organ ni, darah-darah semua buang keluar. Jadi bagi kaedah kita kat Malaysia ni, bagi orang Indonesia, orang Pakistan, orang Bangladesh yang kebanyakannya ada kat Malaysia ni, orang Islam, dia nak bawa balik keluar negara, maka kami tidak akan guna kaedah ni. Bodoh ni, tak ada. Kita guna 2 kaedah saja, iaitu surface embalming dan hypodermic embalming, injection dia. Sebab kerajaan Malaysia dia tidak terlalu straight dalam bab ni. Kalau orang luar, walaupun Indonesia, Singapura, Thailand, negara jiran yang dekat, kita meninggal kat sana nak bawa balik, inilah kaedah yang diguna pakai. Tuan-tuan, sebab itulah mana yang meninggal situ ke bumi, prosedur yang lain. Nak kalau meninggal dekat belah Europe sana, bukan setakat ini, bahkan setelah diwodok semua, setiap inci ruas anggota kita ni akan disuntik. Lagi lama proses dia. Boleh tahan sehingga sebulan mayat sebelum mereput. Sebab itulah di sini kita nak terangkan bahawa kalau situ boleh ke bumi, tanamlah, tak payah bawa balik. Bukan isu duit, tetapi isu kita kesian pada mayat tu, terseksa. Ya, baik tuan-tuan. Alright. Kemudian tuan-tuan, sekiranya tak boleh tutup mata mayat, kita letak kain atau kapas saja. Yang ketiga, sumbatkan kapas ke dalam kedua luang hidung mayat. Ni penting ni. Kapas tu kita gumpal, sumbat ke hidung, telinga. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan binatang masuk. Kucing, anjing, tak? Bukan binatang. Serangga, ya. Semut, lalat, lipas, apa-apa saja binatang yang kecil-kecil tu, dia akan masuk ke hidung ni kan. Kita blokkan dia dulu, tutup. Dan untuk mengelakkan darah atau apa-apa saja liquid daripada badan ni keluar, meleleh kan, tutup dengan sekadar yang boleh, kadar yang sesuai. Sebab apa saya mention kadar yang sesuai tu? Sebab orang kita bukan sekadar boleh, selagi boleh disumbat kapeh tu. Boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila kita nak urus mayat tu, apa kembang sangat hidung budak ni? Tarik kapas, la ilaha illallah, sampai tokak ni disumbat dia. Jangan seksa mayat tuan-tuan. Kalau sikit saja tak apa. Tujuannya untuk blok benda tadi, ya. Yang kedua, yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut mayat. Ini penting juga. Kalau gigi palsu yang jenis keluar masuk macam orang tua dulu pakai, kan, malam hari nak tidur, dia keluarkan gigi dia, letak dalam cawan, kelekang kan, dah dendam dah baik. Besok subuh dia keluarkan balik, okay. Datang cucu, ni air apa tu? Minum kan. Air apa, gigi palsu yang keluar masuk tu, kita kena keluarkan segera. Lepas dia meninggal, keluarkan, untuk mengelakkan dia waktu baring, takut dia tergelincir masuk ke dalam tekak ni. Macam mana kita nak keluarkan balik? Susah kan. Keluarkan dan kita simpan. Sekiranya lepas dimandi, dikafankan, nak pakaikan pada mayat balik pun tak ada masalah. Tak ada masalah, letak je. Sebab mungkin itu lebih baik daripada mendedahkan aib dia. Kawan-kawan selama puluh tahun kenal tak tahu pun dia pakai gigi palsu. Kan, elok, cantik, terus gigi dia. Bila sedih, tengok kawan dah meninggal, arwah ni baik, orang ni sedih kan. Buka muka dia, tengok, lah tak ada gigi punya. Gelak kawan tu kan. Hilang sedih dia kan. Maka kita kena jaga aib dia. Pakaikan. Ya. Dan sekiranya gigi palsu tu yang jenis tanam dekat gusi. Jenis tanam. Macam mana nak buat ni? Ni gigi palsu ni. Ya ke gigi palsu? Ya. Dulu dia operate ni. Macam mana nak buat? Ambil pelayar, patahkan. Boleh tak? Jangan seksa mayat. Kan terseksa mayat tu kan. Tengok gigi betul pula kan. Dah tersilap. Yang melekat kat gusi tu tak payah kita cabut keluar. Termasuk yang pakai apa bosi kat gigi tu.
Precious. Jangan pandai-pandai pula nak cungkil guna screwdriver. Minta screwdriver, ada tak kat rumah ni? Cungkil berdarah mulut mayat tu. Biar. Jangan pandai-pandai nak keluarkan apa saja pada badan mayat yang tak boleh dipisahkan, biar. Arwah ni dia colour rambut lah, kan? Warna merah, warna kuning, warna hijau. Dah macam traffic light dah. Macam mana nak buat ni? Kita dah habis dah sabun, tak hilang-hilang juga. Apa nak buat? Ambil mesin tu, potong rambut dia, botakkan dia. Boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, jangan paksa. Kita dah guna sabun, tak boleh, lalukan air je, tak ada masalah. Kalau dia bertatu, tatu kan, lukis kat tangan dia, kat dada dia, apa kan, walaupun tatu tu benda yang maksiat, ataupun benda-benda yang syirik, I love Jesus, contohnya dia dulu sebelum Islam, dia Kristian, gambar salib ke apa ke. Jadi kita nak buat macam mana? Ni gambar salib ni, takkan nak mati buat gambar salib. Ambil pisau sagat, siat. Jangan buat begitu. Benda yang melekat pada badan, biar je, lalukan air je, tak ada masalah. Termasuklah kalau dia pakai kuku tu, apa nama tu, Q-tag tu kan. Jangan pada-pada nak patah ke kuku dia, nak kikis ke apa, biar. Maknanya mudahnya ialah kita buat sekadar yang kita boleh. Ya, dulu ada yang berpandangan bagi mayat-mayat yang ada anggota, ada benda yang terhalang, dia pakai tatu ke, rambut berwarna ke, Q-tag ke, maka setelah mandi kita kena tayamumkan dia. Maka sebenarnya pandangan tu tidaklah benar. Sebab tujuan tayamum tu dua saja. Pertama, sekiranya mayat tu tak boleh kena air, uzur, boleh tayamum. Kedua, sekiranya tak ada air, maka dua syarat tu je. Adapun dia dah boleh kena air, cuma ada kawasan yang tak boleh lalu air kerana halangan tadi, maka itu di luar kemampuan kita. Jadi mandi saja cukup. Begitu juga mandi baby. Baby kalau mati, kadang-kadang dia kata lepas mandi nak tayamum. Kenapa? Sebab dia belum sunat, ada najis kat dalam tu. Tak ada masalah, dah mandi tu cukup lah, tak payahlah nak tayamum pula. Ni kena faham ya. Banyak orang salah faham. Dia kata budak kecil ni kena tayamum sebab ada najis dia kat dalam pemaluan dia tu. Tidak perlu tayamum. Dua syarat je tayamum. Tak boleh kena air, tak ada air. Itu saja kena jelas ya. Baik. Bersihkan air tu, gigi dia tu keluarkan dan tutup mulut jenazah. Guna kain panjang, kain tudung ke, napkin ke, serban ke, ikat bawah mulut dia ni, naik ke atas macam dalam gambar tu. Ni namanya ikatan pocong. Ikatan pocong, atas kata pocong tu, ikatan tu. Dapat kat orang Melayu kita panggil hantu pocong. Tak payah lagi orang bandar panggil bandar pocong. Pocong Jaya, pocong Perdana. Dapat kat orang Pahang panggil Fedah Pucong, Bukit Pucong kan. Ada kan. Jadi asalnya ialah ikatan pocong tadi. Ya. Ini sunnah tutup mulut mayat. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, tukar pakaian mayat dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Tukar pakaian dah. Buka baju dia, buka seluar dia, tukar pakaian yang mudah bersih tanggal. Apa dia? Kain batik, kain pelekat, asalkan dengan menutup aurat. Pastikan menutup aurat. Terutamanya orang perempuan, tutup bahagian bawah, bahagian atas, supaya bila orang angkat tak nampak aurat dia. Dan juga begitu juga aurat rambut. Kadang-kadang bila kita nak tengok muka arwah tu, perempuan tu, bila buka mengerbang rambut dia nampak. Tanya dia, kenapa pula tak pakai tudung pada arwah ni? Tak apa, Ustaz, arwah semua orang tahu rambut macam mana. Bukan masalah ini kalau dia tak pakai tudung dulu, tu bahagian dia dengan Allah. Kita kena fardu kifayah. Tujuan kita menutup aurat dia. Jaga pakaikan tag tudung ke, anak tudung ke, tengkolok ke, ikutlah. Yang penting tutup aurat dia. Alright. Yang keenam, kiamkan tangan dan ikat sendi jenazah. Kiamkan tangan dia. Ini sebelum mandi kapan ni tuan-tuan baru meninggal ni. Kiamkan tangan dia, ikat bahagian pergelangan tangan dia. Satu. Yang kedua, ikat dekat lutut dia ni supaya kaki dia rapat, tegak macam ni. Dan yang ketiga, ikat dekat bahagian hujung jari kaki dia tu supaya dia tetap tegak macam ni. Kalau tidak terbuka. Kerana apa? Mayat setelah tempoh tertentu 4 hingga 6 jam biasanya dia akan mula
keras, mengeras. Urat tegang, darah beku, dia akan keras. Maka sukar untuk kita bentukkan balik badan dia, terpaksa kena urut kan. Jadi bila dalam keadaan begini dah cantik dah. Jadi bila dah buat macam ni, selamatlah kita. Selesailah mayat tu ya. Ada kes yang pernah saya uruskan, jenazah orang tua yang meninggal umurnya dalam 90 lebih. Tua dah. Meninggal di malam hari, anak dia ada 3-4 orang lelaki. Dan dia bila dia meninggal, dia tak tahu buat apa-apa. Anak tak tahu apa sebab dia tak belajar, tak tahu kan. Pagi esok tu saya dipanggil. Jenazah dah dibawa dah, orang suruh dah kat surau. Bila saya tengok jenazah tu, buka kain yang menutup badan dia, masih lagi memakai pakaian malam tadi. T-shirt, kain pelekat. Dalam ada pampers dan najis lagi. Tanya pada anak dia, kenapa abang tak settlekan mayat ni semalam? Kami tak tahu Ustaz. Buatlah. Tak apalah. Maka mayat tu dah keras. Terpaksa kita gunting baju dia. Sayanglah. Baju tu kan elok lagi, boleh simpan buat kenangan, boleh pakai lagi, boleh jual kat bandar kan. Tapi dah tak boleh pakai, kena gunting. Mayat kita kena angkat tangan kan macam ni. Macam kita nak angkat baju, tangan. Jadi bila dah keras tak boleh. Okey, selesai. Saya bersihkan najis dia. Time kita nak kiamkan tangan mayat, tak boleh. Dia dah keras. Maka saya kata pada anak dia, kerana faktor usia dia, kerana faktor badan dia kecil, kurus, saya bimbang kalau saya paksa takut patah. Maka biarkan tangan dia lurus waktu kafan nanti. Okey Ustaz, buatlah apa yang Ustaz rasa pandai. Ustaz tahu kan, kata anak dia. Tapi salah seorang anak dia ni tak setuju. Dia kata, Ustaz, kalau boleh saya nak tangan abah ni biar sempurna macam jenazah lain. Saya kata bukan saya tak nak buat, tapi keadaan mayat ni tak boleh. Tak apa Ustaz, saya pernah ikut kursus dulu, kata dia. Ustaz tu ajar kat saya urut mayat tu guna minyak. Oh, pernah ada kursus. Ya, tapi kenapa tak buat semalam? Terlupa Ustaz. Itu biasa tuan-tuan. Lupa. Kita ni dah ajar dah, nanti lupa lah nanti. Tak payah tunggu lagi setahun 2 tahun, lepas ni lupa dah. Biasa Ustaz. Yang penting ialah yakin saja tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita ni dah belajar. Ada orang tua tu jumpa saya, Ustaz, pakcik ni dah 10 kali dah ikut kursus. Sijil tu bersusun kat rumah tu 10 tahun berturut-turut. Handal pakcik ni. Saya pun tak sampai 10 kali kursus kan. Berapa kali dah urus jenazah, seorang pun belum lagi. Seorang pun tak pernah lagi urus mayat, kata dia. Kenapa? Tak berani kan. Kan kadang-kadang kita ni tak yakin, tak berani kan. Saya yakinlah tuan-tuan ramai ni mesti ada yang dah 2-3 kali dah ikut kursus, tapi nak starting tu tak berani. Sebab apa? Sebab belum mula, tak pernah sentuh mayat. Kalau mayat keluarga sendiri mungkinlah, orang luar takut. Macam mana kita nak hilangkan ketakutan tu? Senang je, buat je. Dapat jenazah yang pertama, jenazah yang kedua, ketiga tu senang. First tu kita buat, terus pegang mayat tu, uruskan jenazah. Minta peluang, saya nak uruskan jenazah ni, buat. Dia macam kita bawa kereta lah tuan-tuan, ambil lesen. Kita mula-mula dulu sekarang senang lah, pakai auto kan, dapat dah. Dulu pakai manual, tah manu clutch, tah manu minyak, tah manu brake, kita tekan 3 sekali pun boleh. Panik, kejap-kejap mati enjin. 20 km je buat pelan, mati enjin. Kita ikutlah tertib dia, pantang larang dia, macam mana pemanduan dia nak kat bukit, berundur tayar tu kan. Sebab apa? Kita tak biasa, tak yakin. Tapi dah 30 tahun kita bawa kereta, macam mana orang mana? Macam pelosit, zam. Siapa tu? Itulah Hajah Sabariah kan. Terkejut dia lah, bukan nama sebenar, contoh kan. Laju bawa kan. Pasal apa? Dah 30 tahun pemanduan. Allah bisa, Tegal biasa. Dalam bab mayat pun juga yang tu. Lama-lama tuan-tuan takkan takut, dia yakin. Ni saya punya kaki tangan ni. Dulu pun takut-takut juga. Ada dalam kalangan mereka ni, first dapat mayat reput. First handle, mayat reput terus. Macam mana ni? Buatlah kan. Mayat reput lagi senang urus tuan-tuan. Orang fikir macam mana lah ni, panggil lah orang lain uruskan, saya tak boleh, saya tak biasa uruskan. Senang je. Mayat reput tu, walaupun ada ulat penuh kat badan mayat tu, angkat letak kat tempat mandi mayat tu, buka baju seluar dia. Mayat ulat dia tu biar je. Kita curah air kat atas badan mayat, ulat yang jatuh tu pun biar, ulat yang dalam badan mayat tu pun biar. Tak payah raja-raja nak kutip. Tu ada seekor lagi tu kutip.
koja-koja, ramai koja kutip ulat kan. Biar je. Tak payahlah kita rajin sangat nak ambil. Senang je. Lalukan air dalam 3 kali, tak payah gosok-gosok. Lalu air je. Letak sabun, perah macam tu, bilas. Pusingkan mayat, letak sabun, bilas. Pusing ke kiri, letak sabun, bilas. Mana saja anggota badan dia yang gugur, kutip. Kulit dia, rambut dia, apa saja benda yang tercicir tu ambil. Daging-daging kumpul. Waktu kita kafankan mayat, ada lapisan plastik supaya dia tidak bocor. Letak anggota badan yang rambut tadi, dia punya kulit-kulit tadi dekat tepi badan. Tanam sekali. Jangan kita buang pula benda tu anggota badan dia. Kecuali kalau tak banyak. Tak payahlah kita heran. Tu rambut selai tu ambil, selai ambil. Dah masuk lubang. Setakat selai 2 helai tu halal je lah. Yang segumpal tu yang kita nak kena pegang. Ya. Jadi nak kata bahawa mayat tadi, bila mana dia tak boleh nak uruskan, saya katakan macam mana ni? Dia kata dia boleh buat. Saya pun biarlah tengok. Dia urut tangan bapak dia. Macam ni. Dia hayun, dia urut perlahan. Bang, kalau tak boleh jangan paksa. Boleh ustaz, kata dia. Adik-adik dia lain semua tengok je kan kelakuan dia. Sekali-kali ketiga dia buat, tap. Terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia macam ni. Kau nak sangat kan? Semua tergamam dan pandang saya. Apa salah aku pula? Kau yang buat kan? Semua pandang. Ustaz, tuan-tuan, dah kita pula fikir macam mana kan? Patah ke tu? Dia tanya kita soalan kebat pula. Terfikir pula aku nak jawab ni kan. Pandang muka masing-masing dah merah dah. Yang buat tu muka dia pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggelotar tak macam ni. Ustaz, patah ke tu? Tanya abang dia kan. Sudah saya keluar apa benda jawab ni, hadis, tafsir Quran apa tak ada. Bidang apa ni nak jawab kan? Habis laci-laci semua muka dah. Sekali saya pun tengok keadaan dah tegang macam tu, saya pun pegang tangan arwah tu. Saya pegang, okey bang, tenang semua ya. Tak patah pun. Tak patah, kuat bunyi tadi ustaz, kata dia. Ya bang, kadang-kadang kita ni otot kita lenguh, prap. Jadi bunyi otot tu bang. Ya ke ustaz? Ya. Dah kita tak payah nak kecoh-kecoh. Ikut kemampuan mayat. Dia tak boleh nak kiam, kita jangan paksa. Ingat nak tenangkan keadaan. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang tuan-tuan, abang dia dah kecoh dah bilik mayat tu. Saya dalam hati kecil berkata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar tuan-tuan. Kalau dia tahu, saya tahulah nak cek mana orang tu. Ini mesti mana yang statement tu. Apa saja keadaan mayat, kalau tak boleh buat, jangan paksa mayat tu. Ada mayat yang saya pernah jumpa, dia mati dalam 3 hari ke rumah tu, dekat atas katil dia, dalam keadaan atas katil ke atas kursi tu lah, tangan begini. Wah, landing kau ya macam ni lah. Tuan-tuan jaga kalau rasa posisi kita tidur tu lasak sangat. Macam ni lah. Bila nak bawa turun, tak boleh, dia dah keras. Macam mana ustaz, kata budak saya. Cubalah bawa turun, ikat ke apa. Tak boleh. Saya pun try. Memang dia dah lock. Jadi keranda tu kita tak boleh, masa nak angkat jenazah, tak boleh tutup keranda tu. Pasal tangan dia begini. Jadi kami pun mandikan mayat dalam keadaan tangan dia begini. Tak ada masalah. Kita boleh adjust. Kapankan mayat dalam keadaan tangan dia begini, pun kita boleh adjust. Cuma masalahnya bila jiran-jiran mula bertandang nak tengok mayat. Datang seorang makcik tu, dia pandang mayat tu, apa kau bang bona kepala budak ni? Dia tegur pula. Terkejut anak-anak. Tuan pandang, makcik tu kan kepala dia tu tangan dia. Astagfirullah, mulut jahat, kata dia kan. Tahu pun mulut jahat. Kita ni bila tengok mayat, jangan kita nak celupas sangat mulut. Diam. Apa saja keadaan mayat yang kita nampak, jangan kita tegur. Tengok je lah kan. Tak adalah tukang mandi mayat saja nak adjust macam tu. Okey, mayat ni kali ni kita lipet kaki macam ni. Tak ada tuan-tuan. Mesti ada sebab. Saya punya tim dekat Terengganu ada satu kes. Dia tunjuk kat saya gambar macam satu bongkah macam tu. Apa tu? Dia alih kain, rupanya mayat dalam keadaan bersila. Menogak bersila macam tu. Mati ke tu? Ya ustaz, mati. Dah keluar permit dah. Polis kata boleh uruskan.
Tak boleh baring Ustaz. Bila kita baring, kaki dia pun naik ke atas macam beku, duduk bersiluh. Macam mana nak buat Ustaz? Kalau dah tak boleh, dah urut dah apa semua tak boleh, kita urut kalau ikut kemampuan dia. Dia kata, okey Ustaz, dia hantar laporan kat saya, kami mandikan jenazah dalam keadaan bersiluh Ustaz, tak ada masalah. Okey, kami kafarkan mayat dalam keadaan bersiluh Ustaz, pun tak ada masalah, kita bungkus macam tu nanti. Yang jadi masalah Ustaz, time nak solat jenazah, mayat bersiluh depan kami Ustaz. Allah, kena dia alih sikit lah. Baik Ustaz, apa sahaja keadaan mayat yang berlaku, maka kita ikutlah kemampuan dia. Janganlah kita pandai-pandai nak paksa dia ikut kehendak kita, ikat kuat-kuat ke apa. Ini tidak berlaku. Ikut kemampuan dia. Kaki dia bengkok, bengkok lah. Tangan dia bengkok, bengkok lah. Maka kalau tak boleh, jangan paksa ya. Baik, kita ambilkan sikit lagi. Lagi 8 minit, nanti kita berhenti kejap ya. Yang ketujuh, letakkan satu benda yang sederhana berat di atas perut mayat. Apa benda sederhana berat? Gunting biasa orang letak kan. Mana-mana tempat pun kita biasa nampak gunting kat perut mayat tu. Kenapa letak gunting? Itu benda yang mudah. Sebab apa? Gunting ni barang logam kan. Kita tak gunting kat mayat. Tujuannya untuk mengelakkan perut kembung. Tak letak gunting pun tak apa. Kalau kat rumah kita tu ada telefon, ada remote aircon ke, ada mic ni ke, letak. Tujuannya nak beratkan perut dia ni. Dia tak semestinya gunting. Orang dulu guna gunting sebab apa? Memudahkan tukang mandi mayat. Kadang-kadang dia bertanya, ada gunting tak kat rumah ni dek? Tu kat perut mak tu. Senang dia capai. Tak ada maksud lain, kurafat ke syirik ke, tak ada. Itu je tujuan dia ya. Baik. Kemudian yang 8, gunakan wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Dulu orang bakar kemenyan. Kita bau kemenyan je takut. Padahal kemenyan tu tutup bau mayat. Ya. Kalau sekarang mungkin orang guna kaedah lain. Dia guna bukhor. Orang bakar setanggi, cendana, macam style orang Arab bakar-bakar tu kan. Wangi dia tutup, menutup bau mayat. Tak ada barang tu pun tak apa. Kita ambil daun pandan, racik-racik, letak kat mangkuk, letak sebelah mayat, bau dia tu pun naik. Tak ada masalah. Ataupun tak ada barang-barang macam tu pun tak apa. Gantung kat dinding je, 5 minit ambil pure. Pun boleh menutup bau mayat ya, aib dia. Baik, itu antaranya. Ada soalan setakat ni? 2 soalan kat live pula. Apa dia? Jika jenazah seorang hafiz atau hafizah perlu ke lalui prosedur itu jika meninggal di negara Cina. Okey, kedua, kalau pakai bulu peta palsu yang digam dengan bulu mata setengah kita. Baik. Dia tanya soalan pertama, macam mana kalau orang tu hafizah Al-Quran, kalau dia meninggal kat China, adakah dia perlu melalui proses embalming ni? Jawapannya, walaupun dia ni tokoh ulama besar dunia sekalipun, wali Allah sekalipun, kalaulah negara tu tak benarkan dia kebumikan, maka inilah prosedur yang digunakan. Sebab itu adalah prosedur kerajaan dia yang telah ditetapkan ya. Tak kira ni ulama besar ni kami tak benarkan. No, ni prosedur mereka ya. Kedua soalannya, bagaimana pula kalau orang tu pakai bulu mata palsu, gam, macam nak buang ni? Kalau boleh buka lah. Kalau tak boleh, biarlah melentik macam tu. Guntinglah sikit, bagi janganlah nampak melentik sangat macam Nia kan, macam burung merak tu kan. Gunting sikit ya. Ikut kemampuan dia. Okey, soalan lain tuan-tuan? Ada? Dia apa? Dialisis. Ada tiup darah dia, air dia tu yang keluar tu kan. Baik, sekiranya kita dah, kalau ke hospital, kita minta doktor yang clearkan benda tu. Tapi kalau meninggal di rumah, kan dia ada tiup sangkut tu kan. Ataupun orang yang ada masalah usus, dia pasang stomach bag tu kat perut dia tu, dia ada tancis kan. Pertama, kita cuba buang air tu dulu setakat mana yang boleh. Dah clear, kalau darah keluar ke apa, clear kan. Kedua, kalau tak boleh keluarkan tiup tu, biar. Tak payah kita cabut, takut nanti kan dia mungkin usus dia ni akan tertarik keluar dan sebagainya. Maka kita cuba tutup dengan kapas, mandi macam biasa, darah ke apa tak akan keluar lah, sebab tak ada pressure. So, cuma pressure dia berlaku bila kita tekan sikit, dia akan keluar sikit air ke darah ke apa. So, mayat begini, kita akan letak dalam tenggapannya plastik.
letak kapas tebal sikit. So kalau dia terkeluar waktu dalam kafan, dia akan masuk, dia keluar setakat plastik tu saja. Dan segeralah kita uruskan mayat dia, sebab mayat begini lagi cepat membusuk. Jangan dibiarkan lama, ya. Allah alam. Soalan? Ya. Meninggal. Baik. Orang tu meninggal, kita meninggal tak ada planning kan? Ada perancangan tak? Okey, jemput datang ya, 31 Disember, abah nak meninggal. Tak ada tuan-tuan. Dia macam kenduri kahwin. Benda tu immediately, tiba-tiba berlaku. Waktu tu kita pun entah ke mana-mana. Entah kita luar negara, kita berada di jauh tu, tiba-tiba abah kita meninggal dunia. Jadi nak menunggu keluarga dalam keadaan kita kena segera urus mayat ini. Dalam sama kita nak menunggu anak dia. Ni kita dalam dilema. Anak kata tunggulah sampai saya balik, sabar kejap lagi saya balik. Tak boleh ni, kita kena segerakan ni, mayat tersiksa. Banyak orang akan melalui situasi begini. Ya. Dia begini. Memang dalam hadis Nabi sebut 3 perkara bila berlaku jangan kamu lewatkan. Solat bila masuk waktu segerakan. Bila ada bila ada jenazah maka segera uruskan. Yang ketiga, bila ada satu anak dara yang cukup umurnya, bertemu jodohnya, segera nikahkan. 3 benda Nabi suruh segerakan. Persoalannya kita ambil solat dulu. Dalam solat ketika waktu zuhur pukul 1 sampai pukul 4, kita semayang pukul 1 azan dia terus semayang. Okey, bagus dah. Ataupun kita tunggu sampai pukul 3. Kalau kita semayang pukul 3 tu dosa. Adakah pukul 3 tu kita melewatkan? Ya. Di sinilah kita akan berlaku salah faham. Maksud lewatkan tu ialah di hujung-hujung waktu. Asal pukul 4, 3.55 baru dia nak semayang. Padahal sebelum tu dia ada masa lapang. Saja nak hujung waktu. Itu yang melewatkan, itu yang berdosa. Ya. Adapun setakat pukul 1 sampai pukul 3 tu, masa tu adalah ruang waktu solat zuhur. Tidak dikira berdosa. Cuma dia tidak dapat manfaat solat di awal waktu. Itu saja. Kalau dia solat awal waktu dapat pahala lebih. Kalau dia solat pukul 3, pukul 3.30, itu solat je. Makna kata tidak ada pahala mengawalkan waktu. Maka di sini kita kena faham itu waktu yang dibenarkan. Kan? Sehingga jangan ujung-ujung waktu. Kedua, dalam bab jenazah, maksud Nabi jangan kamu melewat-lewatkan urusan jenazah itu ialah sengaja. Macam kebiasaan orang dahulu, dia terlalu banyak upacara adat dan sebagainya. 3 hari kita simpan mayat baru kebumikan. Macam kebiasaan orang-orang bukan Islam, seminggu mayat baru dikebumikan. Kan? Makna kata proses itu melewat-lewatkan dengan sengaja. Maka dalam Islam, kalau dia meninggal pagi, kita nak kebumikan kata tengah hari, itu dah kira baik dah. Tapi kalau kita nak lepas zuhur pun boleh dah. Nak tanda lepas asar pun boleh dah. Nak tanda lepas isyak pun boleh. Kenapa? Selagi mayat itu tidak berubah. Maknanya kata tidaklah mengeluarkan aib, busuk sangat ke, uzur sangat ke. Yang kedua, selagi tidak menyusahkan orang sekeliling. Cukup dah. Kan? Maksudnya kita bagi ruang pada keluarga lain. Okay, anak dekat mana? Anak dia ni daripada KL ni, dia meninggal kat mana? Johor, JB. Perjalanan 5 jam. Okey, tak apalah, kita tunggu 5 jam tuan-tuan. Okeylah. Kita meninggal pukul 8 pagi. Terpaksa tunda sampai pukul 5 petang. Pun tak ada masalah. Bagi ruang. Pernah berlaku tuan-tuan dalam keluarga saya sendiri, keluarga mertua, nenek kepada isteri saya meninggal dunia. Tepat waktu azan zuhur. Dia di Dungun. Saya duduk di Gombak masa tu. Perjalanan Gombak ke Dungun, kalau tak berhenti straight aja dalam 3 jam setengah. Paling-paling pun 4 jam. Saya bila dapat berita tu, sebab isteri saya dibesarkan oleh nenek dia, mak dia meninggal lama. Jadi dia kata, nak balik. Okay, kita balik. Saya ambil anak saya sekolah semua. Kami gerak pukul 2.30. Azan zuhur 1.30. Maknanya sejam persiapan tu. 2.30. Speed. Saya tekan minyak 1.8. Habis. Buka lampu emergency semua. Jalan sebab nak kerja. Saya tahu orang sana cepat ke bumi jenazah. Berkata keluarga dia, kami on the way ni. Jangan ke bumi lagi. Sampai sana pukul 5. Jenazah dah siap ke bumi lah. Apa berlaku? Fras.
Keluarga-keluarga lain yang baru datang pun frust. Kami jauh-jauh ni datang frust. Kenapa nak cepat sangat? Dia kata nak kejar waktu bulan puasa. Nanti kacau, nak buka, nak tarawih. Apa kesan yang berlaku? Adik-beradik tu bergaduh. Sampai sekarang ada yang tak bercakap. Kau kebumikan mak, tak tunggu kami. Itu kesan akibat kerana tak ada muafakat. Tunggu sekejap tak apa. Kan, benda ni sebab apa sekali je semua hidup. Kan, selagi mayat tu tak berubah, malaikat dia dah uzur sangat dah mereput, bau busuk sangat kan. Minta maaf lah, mayat ni tak boleh tunggu lama. Kan, kena faham keadaan mak macam ni. So dia faham, dia boleh terima. Kalau mayat tu masih lagi dalam keadaan elok, janganlah kita segera sangat. Maknanya bagi ruang dan juga peluang pada orang lain untuk hadir solat jenazah. Rasulullah sendiri pun wafat pada hari Isnin. Ada riwayat mengatakan dia dikebumikan pada hari Rabu. Maknanya lama tak? Lama. Kenapa? Nabi bagi ruang pada umat-umatnya yang jauh datang untuk solat jenazahnya. Bagi ruang. Mak kata ketika waktu hidup, awak katanya, ya Rasulullah, ketika engkau wafat, siapa yang akan solatkan jenazah kau? Abu Bakar tanya ni. Mula-mula sekali setelah kalian mandi kafan aku, biarkan aku sendiri, kerana ketika itu aku bersama dengan Tuhanku Allah. Kemudian para malaikat akan solat jenazahku. Kemudian barulah ahlul bait, keluargaku. Kemudian barulah sahabat handai, sahabat-sahabatku. Kemudian barulah jemaah kaum muslimin. Kemudian jemaah muslimat. Sehinggalah mereka selesai semuanya. Maknanya kata Nabi bagi ruang. Sebab itulah solat jenazah Nabi lama. Jadi tujuannya untuk meraihkan semua orang selagi tidak berubah sifatnya, tidak mengaibkan dia. Jadi jangan terlalu cepat sangat ya, seksa mayat. Monggo. Ada lagi soalan? Kita rehat jap. Kita ambil soalan ni, nanti kita jawab itu. Apa dia, tuan? Macam mana pula hukum derma organ? Baik. Derma organ, boleh saya ambil masa sikit tuan Kau nak pergi tandas ke apa, tuan pergilah. Derma organ, kalau ikut muzakarah fatwa kebangsaan, hukumnya harus atas alasan menyelamatkan nyawa orang lain, memberikan bantuan nyawa pada orang lain, jantung ke, hati ke, kan. Maka benda ini berlaku atas persetujuan orang tua hidup. Dia dah derma, dah sign agreement. Dan bila dia meninggal dunia, keluarganya pula akan ditanya setuju ke tidak. Kalau aku kata okey, proceed sebab dia yang minta, maka buat. Kalau keluarga kata no, tak boleh, hak waris untuk tentukan. Ya, bila berlaku pendermaan organ ni? Pendermaan organ ini berlaku kalau untuk melibatkan organ dalaman, dia berlaku ketika orang tu masih hidup, bukan dah mati tuan-tuan. Banyak viral yang berita-berita kat luar, tengok mayat bergelimpangan, dia kata apa? Mencuri organ. Orang dah mati, dia nak curi organ jantung pun tak guna. Macam mana dia nak hidupkan balik jantung yang dah mati? Kan? Postmortem. Dulu ada kita punya pandangan, kita kata, jangan bagi hospital postmortem. Kenapa? Habis jantung semua dia buat keluar ni, dia jual organ tu. Nak jual apa tuan-tuan? Baik makan boleh lah. Kan? Makna kata tak ada hasil. Hati, jantung, organ ni macam mana kita nak hidupkan? Maka dia berlaku ketika proses orang itu dia dah brain dead, otak dah mati, tetapi dia masih lagi bernyawa, jantung berdegup kerana mesin support. Maka ketika itu dah tanya persetujuan waris, dia nak organ ni, maka dia akan ambil jantung dia yang sihat tu, hidup-hidup tu, hidup-hidup lah, dia dah mati dah, untuk dibawa ke tempat orang yang terima organ tu. Proses itu akan berlaku dan dia akan terhenti nyawanya sendiri. Dia dah mati dah, brain dead. Bila otak dah mati, habis dah. Ya? Yang kedua, kalau dia dah mati sekalipun, dia penerima organ luar. Apa dia, kulit, kan? Dia kata tisu dia. Benda-benda macam ni yang akan diguna pakai. Itu pun ikut persetujuan waris. Dari sudut Islam, hukumnya harus kita ikut majoriti pandangan muzakarah fatwa kita lah. Walaupun ada perpandangan haram, tapi kita ambil kepada keputusan yang ditetapkan oleh apa yang ada dalam bidang kuasa agama kita lah, apa dalam negara ni. Ya, Allah SWT. Ada soalan lain? Ada? Okey, apa tadi soalan? Kalau mayat hancur, macam mana nak uruskan? Mayat hancur, senang je. Ambil yang hancur tu, daging-daging tu, kita toskan dia, air tu, toskan. Kita basuh daging kan, toskan. Lepas tu letak kat dalam kain atau plastik. Letak, bungkuskan dia, buat bunjut. Sebab dia dah hancur, buat bunjut.
Tapi ada kaedah tuan-tuan. Kalau sempat nanti kita jumpa balik, saya tunjuk kaedah macam mana kita nak uruskan mayat yang tinggal tulang saja. Dah terabur dah ni. Macam mana kita nak buat? Ada gambar dia nanti tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita terangkan. Kira satu? Satu soalan je? Apa dia? Kita nak rehat ni. Habislah. Ada soalan di sini? Ya puan? Boleh. Kapan berapa lapis? Okey. Kain kapan ni yang wajib berapa lapis? Lelaki dan perempuan. Berapa lapis? 5 lapis wajib. Lelaki berapa lapis? 3. Yang wajib sehelai je. Wajib sehelai tapi bersyarat mesti menutup aurat. Kalau kita guna sehelai kain kapan yang warna putih tu, sehelai tak cukup kan? Nampak lagi kulit dia, nampak lagi bentuk badan dia. Maka kena tambah 3 helai atau 5 helai. Tu kita sampai dia tak dikira apa sunat selagi mana menutup aurat. Dah tutup aurat dah, nak tambah lagi, itu barulah sunat. Yang wajib ialah sehelai dengan syarat menutup aurat tu. Maksud saya ialah contoh, mayat ni dikafankan dengan sehelai toto. Cukup tak toto? Tutup tak sehelai toto? Tutup tak aurat dia? Cukup tak kan? Mayat ni dikafankan dengan sehelai kapit Turki. Tebal pula tu kan? Cukup tak sehelai kapit Turki tu? Cukup. Mana tutup aurat? Sebab kita kena faham bahawa kain kafan bukan hanya yang berwarna putih. Itu sunat. Yang perlu ialah menutup aurat. Dalam hutan tak ada pakaian, kita tutup mayat dengan daun, kulit kayu, lumpur. Dalam keadaan bencana alam, tak ada kapan cukup, mayat bergelimpangan. Saya uruskan jenazah dekat Palu, tsunami dekat Sulawesi tu, mayat bergelimpangan, kain kapan tak ada. Kita gunakan baju yang dia ada tu, tutup. Mana yang terbuka tu kita ambil kain, tutup. Guna apa saja barang yang ada, tutup. Yang penting menutup aurat dia. Nanti kita akan belajar waktu praktik nanti bagaimana cara nak menutup aurat dia. Alright? Okey. Kalau kafan gunakan kain ihram arwah, boleh? Kain ihram arwah boleh tak pakai? Boleh. Arwah ni pernah pergi umrah, pergi haji, ada kain ihram, nak masukkan dalam kain dia, boleh, selitkan je. Nak pakai kain-kain telekung pun boleh. Arwah mak ni ada telekung ni, pakailah, boleh. Apa sahaja barang yang dia ada kita gunakan, tak ada masalah. Jangan kita saja-saja nak beli. Arwah mak dah meninggal lah ni, kita adik-beradik ni 10 orang, pakailah seorang sumbang RM100. Dah dapat 1,000, jom kita beli kain telekung yang paling mahal, Siti Khadijah premium, kali sapi contohlah kan. Pakaikan kat mayat mak. Kenapa nak beli mahal ni? Tak apalah, jasa kita yang terakhir pada mak. Mak dulu banyak apa bantu kita. Dah meninggal orang tua tu baru nak beli yang mahal. Mari hidup beli kat pasar malam je, kan? Jadi nak katakan bahawa tidak ada keperluan. La taghalu, jangan kamu berlebihan dalam kafan. Maka jangan kita membazir, guna yang ada. Kalau tak ada, tak payah beli. Ya, boleh gunakan kapan, kain ihram, tak ada masalah. Ya, Allahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita sambung nanti. Kita berehat dalam masa 15 minit dan kita terus bahagi. Next topik kita akan bincang pertemuan kita nanti dalam pukul 11.40 jugalah. Sejam je lah kot. Jadi tuan-tuan, perempuan boleh, lelaki kat sini sini, wanita dekat bilik muslimat katanya. Okey, nak ada minum ke apa, terpulang tuan-tuan ya, insya-Allah. Rehat dalam 10 minit insya-Allah. Apa lagi?